Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, jadi anak-anak semua kena ingat ini formula yang saya akan bagi kepada awak semua. Okey, awak kena ingat Y sama dengan MX plus C. Kena ingat formula ni kerana formula ni sangat penting. Kemudian lagi satu saya akan bagi kepada awak semua. Sekejap saya ingat balik sebab saya kena recall balik komputer. Sekejap, komputer restart. Okey, lagi satu ni awak kena buat Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Nampak cerdik kan saya? Saya memang berangan untuk jadi cikgu tapi saya bukan cikgu anda semua hari ini. Baiklah, jadi anda sekarang sudah menonton saya, Hafiz Syazwan, dalam Sukses SPM 2021. Kepada adik-adik SPM, nanti kita akan mengulang kaji untuk subjek matematik. Kalau nak tahu topiknya apa dan ada kena-mengena tak formula yang Hafiz bagi ni, itu semua kita kena tanya dengan cikgu sendiri sebab saya bukan cikgu. Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan cikgu kita terlebih dahulu. Kalau nak tahu siapa guru kita, kita kena sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom! Ya, itulah dia. Mungkin ada pelajar ataupun murid-murid di luar sana dah familiar dah dengan cikgu kita ni. Sebab Hafiz dah pernah buat dengan cikgu ni. Inilah dia, Cikgu Faiza. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Hafiz. Okey, hari tu mungkin kita dengan topik lain. Hari ni Cikgu nak pesan apa-apa tak kepada murid-murid di luar sana sebelum kita mulakan sesi pelajaran kita? Okey, Assalamualaikum dan apa khabar anak-anak satu Malaysia? Okey, hari ini kita akan sambung sikit topik yang kita dah belajar hari tu, Hafiz. Kita dalam lagi sikit lagi. Hari tu kita belajar luaran je, surface je. Hari tu dah dalam, hari ni lagi dalam. Lagi menyelam. Ya, lagi menyelam. Inilah dia. Kalau nak tahu jawatan cikgu adalah guru matematik di SMK Taman Bunga Raya 1. Betul. Selangor. Jadi sekarang ni macam biasalah cikgu, kita mesti akan ada murid-murid. Alright. Dan apa yang specialnya hari ini, kalau anda semua nak tahu, kita ada 4 buah sekolah yang akan bersama dengan kita, wakil dari 4 buah sekolah. Jadi jom kita saksikan wajah mereka dan kita berkenalan dulu. Okey. Hello, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Jangan lupa buka mic. Salam. Waalaikumsalam. Okey, inilah dia ke-6 pelajar yang akan bersama dengan kita. Okey, Afi nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda bersama dengan sekolah sekali. Boleh? Silakan. Kita mulakan dengan Aisyah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Aisyah Mesra binti Zaidi. Saya dari SMK Agama Putrajaya. Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Okey, saya pun dah berangan nak jadi guru tadi. Baiklah, di sebelahnya pula ada Rohayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Rohayu binti Muhammad Ishak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya. Cita-cita saya menjadi seorang usahawan. Okey, insyaAllah. Kalau belajar matematik mesti boleh jadi usahawan. Seterusnya, Danish. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Haikal bin Ahmad Nazir dari SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang engineer. InsyaAllah. Amin. Dan seterusnya di sebelahnya pula ada Nasakah. Okey, Assalamualaikum. Salam dan salam sejahtera. Nama saya Nastafi Kamal Zailan dari SMK Kuala Timur. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli farmasi. Okey, insyaAllah. Amin. Seterusnya kita ada Jannah. Okey, Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Nurul Jannah binti Syamsuddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Okey, menjadi seorang doktor. Frontliner kita. Okey, seterusnya yang terakhir sekali kita ada Rabiatul Adawiyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Safrizal dan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru. Okey, ada 2 orang cita-cita menjadi seorang guru. InsyaAllah, amin. Baiklah, cita-cita mereka ni hebat-hebat. Tapi insyaAllah kalau belajar bersungguh-sungguh akan tercapai cita-cita anda semua. Baik, amin. Sekarang ni cikgu, saya nak bawa cikgu kita ke meja ni. Kita patuhi SOP terlebih dahulu. Okey, boleh, Boleh Afiq? cikgu? Boleh. Okey, jom ke saya. Baiklah, dan sebelum tu Afiq nak pesan kepada anda semua, silakan cikgu. Saya buat Boleh cikgu. Kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan hand sanitizer. Kalau boleh bawa lah cecair ni ke mana saja untuk menjaga kebersihan. Sebab kita tak tahu kita pegang kat mana-mana, betul tak cikgu? Ya, Kemudian betul. apa yang paling penting, gunakan pelitup muka kalau nak keluar daripada rumah dan jaga jarak. Baiklah, sekarang ni kita dah berkenalan dengan pelajar, kita pun dah berkenalan dengan cikgu sendiri. Tapi mesti ramai murid di rumah dah tak sabar nak mulakan pembelajaran kita, tapi kita nak berehat terlebih dahulu. Boleh cikgu? Boleh. Boleh. Baik, kalau macam tu kita berehat dan terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam bab 6 tingkatan 4, kita akan belajar 2 jenis garis yang digunakan untuk melukis dan melurik rantau. Garis yang pertama ialah garis padu. Garis padu kita gunakan untuk simbol ketaksamaan lebih besar sama dengan atau lebih kurang sama dengan. Garis yang kedua ialah garis putus-putus. Garis putus-putus kita gunakan untuk simbol ketaksamaan lebih besar daripada atau lebih kurang daripada. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Hajah Mazlisha binti Abdullah, ibu kepada Muhammad Nabil bin Uzaid daripada Sekolah Menengah Agama Putrajaya, ingin mengucapkan selamat berjuang dan selamat menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2021 kepada anak anda Muhammad Nabil dan juga semua rakan seperjuangan. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Okey, tadi kita dah dengar pandangan calon SPM, tapi kali ni kita nak tanya pandangan calon SPM yang ada bersama dengan kita dalam studio pula. Kita ada, Afi nak petik je lah nama boleh Afi nak tanya Haikal. Okey, Haikal dulu. Haikal, apa pandangan awak tentang topik matematik kita pada hari ini? Bagi saya, topik ketaksamaan linear ni adalah topik yang agak mudah kerana kita hanya perlu mengetahui teknik dan kehendak soalan. Apabila kita sudah mengenal pasti segala konsep, lebih mudah untuk kita menjawab soalan dan lebih senang untuk kita mendapatkan skor markah yang tinggi. Ya, baik. Jawapan yang sangat padat daripada Haikal. Okey, itu kata Haikal. Apa pula kata siapa Afi nak pilih? Rohayu. Apa pendapat awak pula tentang topik kita hari ini? Bagi pendapat saya, topik ni dia macam satu lubang markah. Sebab kalau kita tahu, kita ingat 4 simbol tu, kita dah boleh jawab dan lakar dengan baik. Itu dia. Itu dah bukan pandangan lah. Itu consider macam tips dah daripada kawan kita ni. Baiklah, jadi sekarang ni mungkin ramai pelajar di luar sana dah tak sabar untuk mulakan pembelajaran kita. Mari kita bersama dengan Cikgu Faiza dengan subjek matematik. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Alright, so untuk hari ini kita akan belajar bab 6, ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Maksudnya dia adalah sambungan yang hari tu kita dah belajar, Afiq. Yeah. So hari ini kita nak belajar pula mentakrif kawasan rantau berlorek. Alright. So apa yang kita akan capai hari ini? So kita sebenarnya ada 2 yang kita akan capai, iaitu mentakrif ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek dan menulis ketaksamaan linear yang memuaskan imej rantau berlorek melalui pantulan. Dan untuk makluman semua anak-anak murid saya, yang bahagian kedua melibatkan pantulan itu adalah masuk sikit baru dalam KSSM Matematik. Jadi adalah hari ini sebenarnya sangat bertuah sebab kita boleh kongsi atau kita boleh belajar macam mana nak menulis ketaksamaan linear
bagi sesuatu imej apabila melalui satu proses pantulan. Alright. So, saya tak nak buang masa. Kita imbas dulu, Afiq. Boleh. Sikit saja. Okey, anak-anak saya yang bersama dengan saya di studio, saya ingat saya nak panggil, mungkin saya nak panggil Haikal ke dulu? Okey, Haikal, apa yang kita nak imbas sikit yang penting dalam topik ini? Antara benda penting dalam topik ni ialah simbol-simbol dia. Ada simbol lebih besar daripada, lebih kecil daripada, dan juga simbol lebih besar daripada dan sama dengan, lebih kecil daripada dan sama dengan. Okey, terima kasih Haikal. Ya, betul. Sebenarnya, macam tadi Rahayu cakap, ini adalah satu topik yang senang untuk skor markah sekiranya kita menguasai keempat-empat simbol ketaksamaan. Okey, apa itu simbol ketaksamaan? Kita ulang saja sikit. Kita ada lebih besar daripada, kita ada lebih kecil daripada, kemudian kita ada lebih besar daripada atau sama dengan, dan kita ada lebih kecil daripada atau sama dengan. Okey, antara empat-empat simbol ni hanya dua bentuk garis lurus yang terlibat saja, Afiq. Kita ingat balik, kita dah belajar, iaitu garis putus-putus dan juga garis lurus. Ini sahaja yang anak-anak perlu faham untuk topik ini. Okey, seterusnya untuk program ini kita lebih kepada bagaimana nak menjawab. Cara nak menjawab dengan tepat. Bagaimana nak skor markah. Okey, kita terus kepada contoh soalan kertas 1. Ini adalah contoh soalan kertas 1. Saya panaskan sikit suasana kita petang ni, Afiq. Alright. So, kita nak mulakan anak-anak saya. Anak-anak saya yang berada di rumah dan juga di studio, cuba menjawab. Ingat balik, minggu lepas kita dah belajar tentang melorek ketaksamaan. Okey. Sementara kita menunggu, ada tak jawapan? Boleh tak tulis A, B, C atau D? Boleh tunjuk tak jawapan masing-masing? Sama juga anak-anak di rumah. Kalau siapa yang dah siap boleh angkat jawapan. Okey, angkat jawapan anda. Alright, okey. C dan majoritinya semua C lah. Okey, kita tengok macam mana jawab C. Okey, yang pertama, anak-anak saya, anak-anak murid saya. Pertama, kita lihat garis lurus. Apabila garis lurus yang terhasil, maka jawapan dia atau simbol yang terlibat mesti ada sama dengan. Jadi, yang tak ada sama dengan, kita hapuskan. Jadi, B dan D tak boleh dah. So, pilihan jawapan yang kita ada sama ada A atau C. So, disebabkan lorekannya adalah di bahagian atas garis lurus ni, maka jawapannya adalah C. Tahniah pada yang dah menjawab dengan betul. Okey, kita terus kepada soalan kedua. Okey, cuba 1 minit daripada sekarang. Apa jawapan? Boleh dah dapat jawapan? Kalau Afiq tengok, anak-anak ni tengah menggunakan marker tau. Okey, sebenarnya dia orang praktis. Yes, dekat Afiq pun ada marker. Afiq pun ada marker. Ya, dia orang mempraktis. Okey, boleh angkat jawapan. Saya dah nampak dia dah Rabiatul. siap. Rabiatul. D. Okey, ada B. Okey, kemudian D. Alright. Kemudian Haikal. D. Okey, kita tengok ya, Afiq. Inilah kelebihan bila kita buat Google Meet. Bila anak-anak angkat jawapan, kita boleh membezakan jawapan. Kita boleh tengok, kenapa ada jawab B? Kenapa ada jawab D? Okey, pertama sekali anak-anak tengok garis yang terhasil adalah garis apa ni, Afiq? Garis putus kan? So, garis putus. Jadi, kita tak nak yang ada sama dengan. Sebab itu, A dan C bukan jawapan. Maka, jawapan yang kita ada sama ada B atau D. Dan kalau kita tengok, dia melorek di bahagian bawah. Bila bahagian bawah, automatik jawapannya adalah kurang atau kecil daripada. So, itulah jawapan dia. So, bukan B. Okey? Alright. Seterusnya, kita nak pergi kepada soalan ketiga. Okey, soalan ketiga. Anak-anak di rumah juga, jangan juga anak bersama dengan saya, cuba menjawab. Ini senang saja, soalan objektif. Dalam objektif atau kertas 1, Afiq, kita kena belajar tahu cara nak jawab dengan cepat. Cara untuk menyingkirkan jawapan. Sebab kita bukan nak jalan kerja. Kita nak macam mana teknik nak jawab dengan cepat. Mana yang kita punya pilihan jawapan yang kita tak nak. Itu yang sebenar-benarnya. Baik. Alright. So, anak-anak cuba menjawab. Dah ada jawapan? Boleh angkat jawapan tak?
Okey, Rabiatul dah dapat, Haikal dah dapat. Okey, Amisha dah dapat. Alright. Yes. Siapa tu? Rohayu, si awak terbalik. Rohayu terbalik pula. Balik. Si awak menghadap sana. Jawapannya adalah C. Pertama sekali. Tips yang pertama. Kita lihat garisan yang diberi. Y kurang daripada 4 tolak X. So, garisan dia di mana? Garisannya adalah di sini. Disebabkan kurang, maka lorekannya adalah di bawah V. Jadi, A dengan B tak nak. So, kita dah pangkah. Kita dah jimat dah. Kemudian, kita lihat yang kedua, Y lebih besar atau sama X tambah 2. So, garisannya adalah di sini, Afiq. Sepanjang ini. Disebabkan lebih besar, maka lorekannya adalah di atas. Sebab itu, jawapan dia adalah C. Alright? Sebab itu, jawapan dia adalah C. Okey. So, ini adalah contoh kertas 1. Dan lagi satu soalan. Contoh kertas 1. So, anak-anak cuba menjawab dan saya akan kongsi bagaimana awak nak menjawab dengan masa yang lebih cepat. Sebab dalam kertas 1, kita kena belajar nak jawab dengan cepat, Afiq. Takut kita nanti nak habiskan masa untuk jawab soalan yang lain. Ya, sebab kebanyakannya jadi yang mana yang mudah-mudah kita mudahkan je. Kebanyakannya pelajar akan mengadu sebab kertas 1 ni macam tak cukup masa tu, ya, cikgu. Sebab tu dia perlukan teknik. Dia bukan perlu nak satu, tak. Kita nak perlukan teknik nak jawab. Okey, ada yang dah dapat jawapan? Okey, siapa dah dapat jawapan? Siapa yang dah dapat jawapan? Anak-anak saya? Okey, Rabiatul dah dapat. Alright, ini dia guna mini whiteboard. Cuba tengok dia punya file. Okey. Okey. Kemudian masih lagi yang lain menjawab. So, sama juga anak di rumah. Jannah dah A. Okey, majoriti A, cikgu. Okey, tak apa. Mari kita tengok semua A kan? Okey. Pertama, tips saya yang pertama. Bila dalam kertas 1, anak-anak saya, anak-anak murid saya satu Malaysia, cuba dengar. Kalau kita tengok jawapan untuk persamaan ini adalah sama. Jadi, abaikan. Kita cari yang mana yang tak sama. So, bila kita tengok yang tak sama, kita lihat persamaan yang ini. Sebab simbolnya adalah berbeza-beza. So, kita lihatlah garisan ini. Garisan ini. Disebabkan garisan ini, dia melorek di bahagian atas. Jadi, dia lebih besar. Bila dia lebih besar, jawapan dia mungkin sama ada A ataupun C. Okey, sebab itu B dan D kita tak nak. Jadi, seterusnya kita nak membezakan antara A dan D di sini garisannya. Disebabkan garisnya adalah garis lurus anak saya, maka dia ada sama dengan. Sebab itu, jawapannya adalah A. Okey. Tahniah kepada anak-anak di rumah dan juga anak di studio yang dapat menjawab beberapa contoh soalan kertas 1. Okey, boleh teruskan lagi, Afiq? Boleh. Silakan, kita boleh teruskan. Alright. So, itu adalah salah satu tips atau contoh kertas 1. Kemudian, kita masuk kertas 2. Okey, bagaimana nak menjawab kertas 2? Okey, sementara saya rasa anak-anak cuba menjawab, menulis ketaksamaan. Sementara tu, saya bincang dengan Afiq dulu. Minggu lepas, kalau Afiq ingat, kita belajar lorek kan? Betul. Hari ini, dia dah bagi lorekan tersebut. Tetapi dia nak kita tulis ketaksamaan. Jadi inilah yang pentingnya. Sebab itu, yang sebelum ini dengan yang sekarang ada hubung kait. So, kena perlu menguasai kedua-dua topik ini. Sebab sangat mudah. Kalau anak-anak menguasai 4 simbol ketaksamaan, macam saya cakap, dan memahami 2 bentuk garis, sama ada garis putus-putus atau garis lurus. Jadi, sangat mudah membantu untuk menjawab. Okey, ada yang dapat jawapan? Ada yang dapat jawapan? Okey, itu dia. Alright, tahniah. Okey, saya dah nampak ada anak-anak saya yang dah dapat jawapan. Okey, kita tengok. Okey, ada perbezaan sikit antara jawapan Haikal dan Rohayu. Okey, semua tunjuk jawapan. Okey, Rabiatul pun ada yang lain sikit. Okey, kita nak tengok beza. Di sini yang kita gunanya mini whiteboard supaya kita mengenal pasti apa yang berbeza jawapan murid. Alright. Pertama, anak-anak saya, bila keluar soalan 3 ketaksamaan, mesti ada 3 jawapan. Alright. So, kita tengok garis yang pertama. Bila ketaksamaan, Afiq dan juga anak-anak di rumah mesti menggunakan simbol. Tak boleh sama dengan.
Sama ada simbol ini, simbol ini, simbol ini ataupun simbol ini. Disebabkan kita tengok garisan yang pertama ini, lorekannya adalah di atas, maka dia lebih besar. Ya, pandai. Afi pun dah pandai dah. Maka dia lebih besar. Lebih besar. So, jawapan dia adalah lebih besar. Dan dia garis lurus. Sebab itu ada simbol sama dengan. Alright, so kita tengok yang kedua. Ini. Disebabkan garisan ini, Afiq, so kita nampak, anak-anak di rumah juga nampak. Dia adalah lorekan di bawah garisan ini. Disebabkan di bawah, maka dia akan jadi? Lebih kecil. Ya, pandai. Lebih kecil. So, dia akan lebih kecil. Tetapi, dia adalah garis lurus, maka dia ada sama dengan. Okey, dah dapat markah. Dah betul dah. Okey, yang ketiga. Ketiga adalah di sini. Ini yang anak-anak takut confuse sikit, Afiq. Pertama, anak-anak kena faham bagaimana nak membina garis lurus ini. Apabila tengok kotak, apabila X1, Y juga 1. Maka persamaan dia adalah, okey, Y sama dengan X. Okey, Y sama dengan X. Okey, kemudian lorekannya di atas garisan. Maka lebih besar. So, Y lebih besar atau sama dengan X. Sebab tadi saya tengok jawapan... Okay, siapa nak tunjuk? Jawapan siapa yang tadi? Tolong angkat balik jawapan. Haikal. Ada tak? Haikal ataupun Rahayu? Dah padam dah. Okey, Haikal tengok Haikal. Haikal Y lebih besar daripada sama dengan X. Tadi saya ada jumpa X tadi. Saya ada nampak anak murid saya ada yang tulis X. Mungkin Rahayu Rahayu dah angkat tangan dah. Rabiatul. Okey, Rabiatul. Okey, Rabiatul dah faham kan kenapa salah kat situ. Okey, jadi anak-anak nak mudah adalah awak kekalkan saja apa yang disebut di depan dahulu. Jangan ubah. Jadi ini adalah cara menjawab dengan betul. So, sangat mudah. Okey, seterusnya saya dimaklumkan kita ada lagi masa sikit. So, anak-anak cuba menjawab dulu. Baik. Kalau kita tak sempat, tak apa. Kita akan bincang kemudian. Betul tak, Fiq? Boleh. Ya, betul. Alright. Kita bagi peluang dulu. Jadi, murid-murid di rumah boleh salin dulu yang tertera di skrin sekarang untuk cuba buat. Kemudian, kalau sempat selepas ini, kita akan cuba bincang sama kita ada jawapan bincang selepas betul ini. ataupun di manakah kesilapan yang perlu kita perbetulkan. Betul. Okay? Jadi, pelajar di studio pun boleh cuba. Sementara anak-anak di studio cuba. Baiklah, jadi sekarang ni kepada pelajar di rumah boleh terus buat. Kemudian kita nak berehat terlebih dahulu. Kemudian kita jumpa lagi selepas ini. Terus setia bersama dengan kami. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zamri bin Basir, ayahanda kepada Muhammad Ammar Hakimi dari SMKA Putrajaya yang akan menghadapi SPM 2021 pada tahun ini. Ingin mengucapkan selamat, maju jaya dan terus cemerlang kepada semua anak-anak yang akan menghadapi SPM 2021 dalam keadaan cabaran yang cukup hebat pada kali ini dengan pandemik COVID-19-nya. Mudah-mudahan usaha, tawakal dan berdoa berjaya dengan cemerlang SPM 2021. Terima kasih dan selamat maju jaya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Okey, kita recap balik apa yang kita dah belajar tadi. Apa yang paling penting, murid-murid di rumah kena ingat 4 simbol ni. Inilah dia. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Ini antara simbol-simbol yang murid-murid kena ingat dan dapat memudahkan kerja nanti untuk kita menjawab. Kemudian ada ketaksamaan soalan yang kita cuba tadi. Mari kita sambung semula bersama dengan Cikgu Faizah. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Okey, sekarang kita sambung lagi contoh kertas 2 bahagian A. Soalan tanya nyatakan 3 ketaksamaan linear. So, saya dah cakap tadi bila sebut ketaksamaan kena guna simbol yang Afiq tunjuk tadi. Dekat mini whiteboard yang Afiq tulis. Afiq pun dah ada mini whiteboard dah sekarang. Dah, Afiq dah ada mini whiteboard Afiq sendiri. Okey. So, saya rasa semua anak-anak dah jawab di rumah dan juga di studio bersama saya. Alright. So, anak-anak di studio boleh angkat jawapan tak? Okay, saya nak tengok ada tak perbezaan di situ. Y lebih besar. Okey, saya nak jawapan Haikal, jangan padam lagi.
Kemudian Y kurang, Y lebih besar daripada... Okey, Aisyah Maisara pun jangan padam lagi. Okey, kita nak tengok perbezaan di rumah dan juga di studio. Kita belajar. Boleh. Pertama, apabila nyatakan 3 ketak samaan, senang. Kita lihat apa yang ada dulu pada soalan. So, soalan persamaan pertama kita dah ada di sini. Maka, di sini adalah garisan putus-putus. Jadi, dia tak ada sama dengan. Itu yang pertama. Kemudian, dia berlaku lorekannya adalah di atas garisan. Disebabkan itu, dia adalah lebih besar. Jadi, tak adalah sama dengan, Afiq. Sebab garisnya adalah garis putus-putus. Itu saja yang kena faham. Okey, kemudian kita ada persamaan kedua yang diberi. Kita lihat apa yang diberi dulu. So, kita ada ini. Garisan ini adalah garis lurus. Bila garis lurus, lorekannya adalah di atas garisan juga. Jadi, lebih besar. So, Y lebih besar atau sama dengan negatif 3X tambah 6. Tip saya, anak-anak murid saya, jangan ubah kedudukan. Kalau soalan tu bagi Y, kita tulis Y dulu. Kalau soalan kita lihat bentuk-bentuk soalan yang diberi atau persamaan yang diberi. Okey, satu lagi yang kita tak ada, iaitu di sini. Okey, di sini. So, kalau kita lihat garisan ini, kita tak ada. Dan tip saya, apabila garisan ini menyentuh paksi Y, maka jawapan mesti Y. Itu saja. Kalau dia menyentuh paksi X, jawapan X. Okey, kalau dia menyentuh paksi Y, jawapan Y. So, disebabkan Y, so kita kira ada kotak dekat sini grid. 4, 6. So, sini mesti 5. Okey, so Y kurang atau sama dengan 5. So, sebab itu kenapa kurang? Sebab lorekannya di bawah. Okey, tadi ada yang Haikal. Haikal tunjuk Haikal punya mini whiteboard, Haikal. Okey, nampak tak? Haikal tulis X tambah 1 kurang daripada Y. Saya tulis Y lebih besar daripada X tambah 1. Sebenarnya, sama. Cuba kita tengok kedudukan dia. Sama? Sama, anak-anak. Okey? Janji kena faham. Maksudnya dia buka kepada Y. So, Haikal punya jawapan juga buka pada Y. Walaupun Y itu duduk di sebelah kanan. Alright? Itu yang saya kata seronoknya bila mini whiteboard ni. Saya boleh beza. Afiq pun dapat jawapan. Saya buat last minute. Okay. Saya pelajar last minute. Maksudnya pengajaran kita hari ni berjaya lah. Pelajar last minute. Saya lah tu. Okey, seterusnya kita pergi soalan seterusnya. Baik, cikgu. Okey, boleh padam guna tisu atau apa-apa saja yang boleh guna untuk padam mini whiteboard. Okey, so semua betul. Tahniah. Afiq pun betul. Okey, kita terus kepada soalan ketiga. Okey, cuba menjawab. Sebelum tu Afiq, sementara kita tunggu anak-anak di rumah dan juga di studio jawab, saya nak kenal. Kalau minggu lepas saya ada cakap pasal mini whiteboard. Ya. Okey, so hari ini saya nak tunjuk benda maujud lah. Macam mana ini kita contoh. nak buat? Ya, sebenarnya sangat jimat. Kita hanya menggunakan kertas. Kebetulan ini kertas warna kuning. Okay. Kalau nak guna warna putih pun tiada masalah. Okey. Kemudian, kita cuma dapatkan fail plastik sahaja dan kita masukkan kertas ke dalam fail. Okey. Tada! Dah jadi mini whiteboard. Dan kita boleh tulis macam Afiq tulis tadi. Lepas tu, kalau kita tak nak tulis, kita boleh padam semula. Ya, macam Afiq buat. So, sangat mudah, sangat murah dan sangat jimat. Ya, betul. Setiap kali anda nak buat kelas je, PDPR bersama dengan guru anda di Google Meet ataupun di mana-mana saja platform, mudah untuk anda buat ulang kaji untuk tunjuk jawapan kepada cikgu. Ya, okey. Anak-anak di rumah dan juga di studio. Dah dapat jawapan? Kalau siapa yang dah dapat jawapan, boleh letak tak jawapan awak? Tunjukkan pada saya dan juga pada kawan-kawan. Okey, Rohayu dah dapat. Okey. Orang lain? Lebih kecil sama dengan Nas Atika. Okey, kemudian Rabiatul dah dapat, Haikal dah dapat. Okey, nampaknya Aisyah masih menjawab. Nas Atika saya tak nampak jawapan. Okey, Nas Atika. Okey, mungkin kamera dia kabur sikit. Ni kita nak masuk dalam sikit. Okey. Ini kita nak menggali sikit. Baik. Alright. Okey, jangan padam. Okey, jangan padam lagi. Kita tengok Okey, kita nak tulis 3 kertas samaan. Nampak tak? Dia tak ada bagi langsung nombor. Tapi dia bagi koordinat. So, kita ada 4. Maksudnya 4 pada sini dan 4 pada sini. Itu yang penting. Jangan kata cikgu tak ada maklumat.
Ada maklumatnya di sini koordinat. Okey, kemudian 3 ketaksamaan. Pertama, kita lihat garis yang pertama. So, garis ini adalah garis lurus. So, jawapannya adalah Y kurang atau sama dengan 4. Okey? Sebab apa? Macam tadi saya bagi tip. Dia menyentuh paksi Y. Maka jawapan mesti Y. Kalaulah garis itu wujud di sini, Taufik, dia menyentuh paksi X. So, jawapan mesti X. Itu yang anak-anak kena faham. Okey? Anak-anak di rumah, anak-anak murid saya dan juga di studio. Kemudian, kita lihat nombor 2. Okey. Nombor 2, tak ada persamaan. Bila tak ada persamaan, kita ada koordinat. Kalau tadi Afiq ada tulis Y sama dengan MX tambah C kan? Okey, sebenarnya kita nak guna persamaan itu dalam persoalan ini. Alright, so kita guna persamaan garis lurus. Okey, persamaan kita Y sama dengan MX tambah C, di mana kita nak mencari M itu adalah kecerunan, C itu adalah pintasan Y. Sebenarnya anak-anak ini dah belajar masa menengah rendah. Okey, bila kecerunan, kita ada 2 formula. Okey, saya nak tulis dekat whiteboard boleh tak? Boleh, silakan cikgu. Sebab dah ulang-ulang kaji kan. Okey, apabila kita sebut M, kita ada 2 formula. Formula pertama, kita akan menggunakan sama ada negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X, ataupun kita akan guna Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, saya nak bagi tahu. Bagaimana nak beza nak guna 2 formula ini, Taufik? Okey, kalau diberi koordinat macam soalan ini, koordinat, automatik kita guna formula ini. Apabila diberi koordinat. Okey. Sekiranya tak beri koordinat, dia adalah satu garis lurus, X dan Y. Dan garis itu mesti menyentuh paksi Y dan paksi X. Di sinilah pintasan X. Di sinilah pintasan Y. So, anak-anak hari ini automatik dah ulang kaji sikit bab garis lurus. Okey. Kemudian kita sambunglah. So, garis ini menyentuh di sini. So, di sini koordinat dia adalah sifar. Sebab itu, kalau lihat, 4 tolak sifar. Y2 tolak Y1. Bahagi X2 tolak X1. Anak-anak saya. Sebab itu dapat 1. Sama. Okey. Pintasan C mana, cikgu? Pintasan C adalah garis lurus yang menyentuh paksi Y. So, dia menyentuh dekat sifar. So, pintasan CU adalah sifar. So, kita tulis balik persamaan Y sama dengan X. Tak payahlah tulis lagi C sebab C dah sifar. Okey, so persamaan kita di sini adalah Y sama dengan X. So, disebabkan ni Y sama dengan X. Okey, disebabkan lorekannya adalah di atas, maka jawapannya adalah lebih besar. Dan tak ada garis lurus sebab putus. Okey, ini dah dapat. Ini pun dah dapat. So, kita ada lagi 1 di sini. Okey, di sini tip dia senang saja anak saya. Kalau di sini, semua nilai X adalah sifar. Sebab semua ni paksi Y. So, dia lorek di sebelah kanan. Bila lorek sebelah kanan, maka jawapan yang terhasil adalah X lebih besar atau sama dengan sifar. Itu sahaja. So, dia nak 3 kan? Kita ada 1, 2, 3. So, itulah jawapan kita. Tapi, bonus dia, kita kena memahami, Afiq, persamaan garis lurus. Kalau dia tak bagi, bagaimana kita nak mencari persamaan itu? So, inilah yang penting. Kalau ini tak boleh, macam mana nak jawab ni? Jadi, dia saling berkait. Okey, seterusnya, boleh Afiq? Boleh. Okey, kita teruskan kepada soalan keempat. Okey. So, saya bagi masa anak-anak saya untuk menjawab. Okey, saya nak tanya Afiq lah. Ya. Agak-agak kan. Soalan keempat ni, ada berapa garis yang kita kena cari?
1, 2, 3. Yes, very good. Sebenarnya, anak-anak di rumah dan juga anak-anak di studio kena mencari semua garis yang membentuk satu bentuk. Katalah bentuk itu, contoh, membentuk 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita ada 5 persamaan. Disebabkan ini bentuk segitiga, maka kita ada 3 persamaan. Okey, dah ada ke anak-anak yang menjawab dan juga anak di rumah cuba menjawab? Masih lagi cuba menjawab? Ataupun ada yang dah siap, boleh tunjuk jawapan? Ataupun Haikal. siapa nak tolong menjawab? Haikal Okey, dah siap. Haikal dah dapat. Okay, Alright. Y lebih kecil sama dengan Y Okey, lebih okey. kecil dengan. Okey. Nas Atika, Jannah tengah cuba menjawab lagi. Okey. Jadi Afiq Aisyah? harap murid-murid di rumah juga boleh cuba jawab dan kita cuba membandingkan jawapan. Kalau ada kesilapan, kita cuba perbaiki semula. Okey, Rahayu, saya nak tanya awak, bagaimana awak mendapat yang pertama punya jawapan? Y kurang atau sama dengan 2X tolak 2 kan jawapan awak? Okey, boleh explain tak pada kawan macam mana dapat? Okey, mula-mula kita gunakan formula pintasan tadi iaitu Bagus. negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey. Lepas tu kita masukkan koordinat dia. Okey. Kalau tengok dekat graf tu, kat situ garis tu menyentuh pada paksi Y pada koordinat negatif 2. Bagus. Dan juga dia menyentuh dekat X pula, garisan tu menyentuh pada koordinat 1. Okey. Okey. Kita gunakan masuk dalam formula tadi tu, and then kita dapat 2. And then pintasan negatif Y tadi, pintasan Y kita dah dapat iaitu negatif 2. Jawapan dia Y kurang atau sama dengan 2X tolak 2. Okey, terima kasih. Okey, sama. So kita lihat persamaan pertama, saya ajar sikit saja, saya tahu anak-anak dah faham. Okey, kalau garisan pertama, anak saya senang saja. Dia tak ada persamaan, cikgu. Jadi kita mesti guna ini, kita perlu cari kecerunan. Okey, nak mencari kecerunan, kita tak ada koordinat diberi. Tak ada koordinat. Saya dah cakap, kalau tak ada koordinat, mesti guna pintasan. So, garisan ini, dia menyentuh paksi Y negatif 2, sebab itu negatif darab negatif 2, bahagi dengan pintasan XU adalah di sini, 1. So, dapat M itu 2. Senang saja. Kemudian, C apa? C adalah pintasan Y. So, C kita negatif 2. Jadi, kita terus tulis jawapan. Y sama dengan 2X tolak 2. Disebabkan garisan ini ke bawah, dia lorek di bawah, maka kurang atau sama dengan 2X tolak 2. Senang. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada yang kedua. Sama, kita ada apa, Afiq ni? Ni apa? Pintasan Y. Ini apa? Pintasan X. Okey, so kita pun menggunakan formula pintasan untuk mencari kecerunan. Cuma, bila guna formula pintasan, kita ada ini, negatif. Jangan lupa. Okey? Jangan lupa. So, bila kita bahagi, kita dapat negatif 1. Seterusnya, kita ada C 4. Senang saja. So, persamaan kita adalah negatif X tambah 4. Okey, so itu saja. Kita sambung seterusnya lepas ni. Baik, cikgu. Jadi, mungkin pelajar-pelajar di rumah nanti kita akan recap semula. Mungkin ada yang sedang masih lagi mencuba atau perbetulkan jawapan anda. Afiq bagi peluang kepada anda. Sekarang kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi, terus setia bersama dengan kami. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adli bin Ismail, ayah kepada Nurnisa Zulaika, pelajar Semaputra Putrajaya. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Semoga semuanya tabah menghadapi segala ujian dan berusaha gigihlah untuk mencapai kejayaan. InsyaAllah, kejayaan cemerlang milik anak-anak sekalian. Semoga menjadi insan yang cemerlang dunia dan akhirat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021 dengan sesi ulang kaji kita kali ini subjek matematik. Afi nak recap balik, kalau anda mungkin cuba menjawab soalan 3 ketaksamaan ni tapi macam keliru sebab tak ada maklumat, kita recap balik. Cikgu ada bagi formula kan, Y sama dengan MX plus C, kemudian M tu terbagi kepada 2. Jadi anda kena tahu pintasan tu sama ada nak gunakan ini ataupun ini. Jadi anda kena tahu bagaimana nak gunakan kedua-dua cara formula ini. Alright? Afiq tunjuk lebih dekat lagi. Pandai Afiq. Ini apa yang saya ingat lah cikgu beberapa tahun yang tinggalkan SPM. Jadi inilah dia. Baiklah, tanpa masa kita nak teruskan lagi sebab dengan cerita cikgu nak bagi soalan kebat. Mari kita bersama dengan Cikgu Faiza. Silakan cikgu. Okey, sebelum kita pergi soalan kebat, tadi kalau ada yang murid dah menjawab, ini adalah jawapan yang sebenar lah Afiq. Ya. Okey, dan akhir sekali Y lebih besar atau sama dengan sifar di sini. Di sini garisannya. Kenapa? Sebab di sini nilai Y-nya adalah sifar. Okey. Seterusnya, kita nak pergi kebat. Yang ni kena betul-betul faham. Alright. Tulis ketaksamaan linear yang memuaskan imej rantau berlorek melalui pantulan. Ada perkataan baru di sini, Afiq. Kita ada pantulan. Pantulan pada paksi Y. Okey, sebelum saya lupa, pantulan ini sebenarnya adalah ibarat seperti kita lipat. Lipatan, Afiq. Jadi kita lipat. Kita nak dapat pantulan tu, kita reflectkan dia. Macam kita tengok cermin, kita nampak muka kita. Itu adalah konsep pantulan. Okey, so seterusnya, kalau kita lihat di sini, saya terang dulu Okey, sebab ini baru dalam KSSM. Bila dia sebut pantulan pada paksi X, maka daripada objek ini, dia pantul, dia lipat pada sepanjang garis paksi X di sini. So, dilipatkan sana. So, objek atau imej yang terhasil adalah di sini, berwarna orange. So, kita nampaklah dia lipat. Okey, jadi kita nak tulis apa? Kita nak tulis ketaksamaan linear. Di sini penting, dia tak tulis 1, dia tak tulis 2, dia tak tulis 3, Taufik. Sebab itu saya kata, tengok garis apa yang wujud. Kalau sini 5 bentuk, masa 5 persamaan, 5 ketaksamaan. Kalau di sini, kita nampak ada 1, 2, 3, 4. So, mesti ada 4 ketaksamaan. Dia nak trap awak macam tu sebenarnya. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, garisan yang pertama di sini. Tadi saya dah terang. Di mana Y-nya adalah sifar. Okey, so jawapan dia adalah Y lebih besar atau sama dengan sifar. Sebab lorekannya adalah di atas. Jawapan kita mesti berpandukan imej yang terpantul. Bukan yang warna biru ni dah. Kita nak tengok yang orange ni. Okey, kemudian kita lihat kedua. Kita tengok yang mudah dulu. Kedua, dia adalah garis lurus di sini. So, di sini apa yang sifar? X sifar. Okey. So, dia lorek di sebelah kanan kita. Kalau kanan, besar ke kecil? Lebih besar. Pandai, lebih besar. Okey, so X lebih besar atau sama dengan sifar. Sebab garis lurus. Okey, seterusnya kita tengok garisan ketiga. Afiq tengok di sini atau anak-anak di rumah juga lihat di sini. Garisan ini adalah menyentuh sini. So, kita ada pintasan. Sebab dia menyentuh paksi X dan Y. Paksi X dan Y. So, pintasan Y kita adalah 1. Pintasan X kita 1. Jadi, kita nak guna persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Kena ingat, tak ada formula lain. Hanya itu sahaja persamaan dia, Afiq. Okey, M kita akan guna nilai pintasan di mana lagi sekali saya ingatkan mesti ada tanda negatif dekat depan. So, negatif pintasan Y. Pintasan Y 1. So, negatif 1. Bahagi dengan pintasan X. Pintasan X 1. Negatif 1 bahagi 1, negatif 1. Okey, so ini nilai M kita. C kita adalah pintasan Y. So, C kita adalah 1. So, C kita 1. Jadi, kita tulis semula dalam bentuk persamaan garis lurus ini. Okey, saya punya tip adalah anak-anak saya. Kalau kata negatif 1 atau negatif 1, jangan tulis nombor. Jangan tulis pemalar. Okey, so jawapannya adalah Y sama dengan negatif X tambah 1. Barulah kita boleh buat ketaksamaan. Okey, so ketaksamaan kita adalah lorekannya di atas. So, lebih besar atau samalah. Saya rasa semua orang dah faham dah dekat sini. Dan seterusnya, keempat. Sama juga. Konsep yang sama seperti jalan langkah kerja yang ketiga.
mesti mencari persamaan garis lurus. Tapi kena ingat, kalau sini garis putus-putus kat bawah ni, maka image pun garis putus-putus. Dia akan ikut bentuk objek tersebut. Jangan silap. Jangan silap. Saya ulang banyak kali, jangan silap. Sayang markah. Okey. Kemudian macam biasa, saya terus cepat sikitlah kot. Boleh. Kan? Silakan, cikgu. Pintasan kita pun dah dapat 2. Kemudian kita dapat persamaan. Di sini hati-hati. Disebabkan garis putus-putus, lorekannya pula adalah di bahagian bawah, maka dia adalah Lebih kurang. kecil. Tak ada sama dengan. So, terus dapat 4-4 ketaksamaan. Okey? 4-4 ketaksamaan. Susah ke? Dia akan menjadi susah sekiranya pelajar tu mungkin tak familiar ataupun tak biasa untuk menggunakan formula je. Kan? Dan dia tak faham, mungkin murid kurang nampak dari segi pantulan. So kena memahami konsep pantulan. Jadi cikgu pantulan ni Afiq, sebenarnya dia dalam konsep atau dalam bab penjelmaan. Jadi saya kata sebab itu matematik ni dia boleh gabung banyak-banyak topik. Kalau tadi ni garis lurus kan? Ini persamaan pula, penjelmaan pula. Okey, kita terus kepada kebat kedua. Okey, kebat kedua, saya nak anak-anak di rumah dan juga anak di studio cuba menjawab. Ini pantulan pada mana? Jadi cikgu, kalau ada pantulan, mereka perlu, kalau untuk jalan selamat, mereka perlu lukis mula untuk sendiri. Kalau tanya saya, itulah kaedah paling mudah. Lukis dan kita nampak di mana objek itu terpantul. Okey. So, saya tengok anak saya, ada yang melukis tak? Di atas mini whiteboard, kalau siapa yang melukis boleh tunjuk tak? Contoh gambar raja yang dah melukis. Ada yang cuba melukis? Okey, nampaknya diorang tengah menjawab. Okey, ada yang dah siap? Okey. Haikal dah siap? Haikal, okey, saya bagi tips dulu. Kalau dia pantulan, dia di mana, Afiq? Kita tengok kita tengok pantulan. Di rumah pun tengok. Betul tak image yang terhasil? So, pantulannya mesti di sini. Dan kita ada 4 garis juga. 1, 2, 3, 4. So, kita tengok jawapan kawan-kawan kita sekarang. Okey, ada yang dah jawab? Rabiatul? Rahayu? Ada yang dah siap? Siapa lagi? Rahayu Nas dah siap. Atika, itu. Jannah ke? Ami? 4. Aisyah. Okey, dah dapat. Alright. Bagus. Okey, dah dapat. Tahniah. Okey, saya tak nak buang masa sementara kawan-kawan dapat. Kita cuba bincang lagi sekali bersama saya. Baik. Okey, kita ada ketaksamaan linear. Yang pertama, saya cakap cari garis lurus. So, di sini adalah Y sifar. Y lebih besar sifar lah. Okey, garis lurus yang kedua adalah di sini, garis putus-putus. Ingat tadi saya sebut, dia menyentuh paksi X. Jadi jawapan mesti X. Disebabkan lorekannya sebelah kiri. Kurang. Alright, kemudian ketiga. Masih ini. Tak ada. Tapi kita ada koordinat di sini. Negatif 2, 2. Okey? Jadi kita guna persamaan garis lurus. Y MX plus Okey, boleh faham? Kita guna persamaan garis lurus. Di mana kita mencari nilai M. Kemudian C dia sifar. Sebab itu tak ada C. Dan lorekannya adalah di atas. Dan jawapannya lebih besar atau sama. Okey, dan yang terakhir di sini, Afiq. So di sini adalah garis apa? Putus-putus ke lurus ni? Anak-anak saya, ada yang nak jawab? Siapa nak cuba jawab? Garis putus-putus ke garis lurus ni? Di sini. Selepas dipantulkan semula. Selepas dipantulkan. Ada yang nak menjawab? Aisyah. Bagus, Putus-putus, garis Rabiatul. putus-putus. Okey. Dia mesti mengikut objek ini. So, objek ini putus kan? Jadi, dia mesti putus-putus. So, lorekannya adalah di bawah dan dia menyentuh paksi Y. So, jawapan dia adalah anak-anak saya, anak murid saya, Y kurang daripada 2. Itu sahaja. Konsepnya adalah memahami maksud pantulan. Okey, so itu sahaja topik kita hari ini, Afiq. Baik, dan cikgu. sememangnya matematik itu mudah. Okey, so saya teruskan kepada Afiq. Terima kasih cikgu di atas penyampaian ilmu daripada mula sampailah selesai. Afiq harap apa saja yang diajar daripada Cikgu Faiza dapat memberi manfaat kepada murid-murid di luar sana ataupun murid-murid di studio sendiri untuk memperolehi keputusan yang cemerlang pada SPM nanti. Okey, ingat
Apa yang penting, ingat formula. Kalau rasa macam tak tahu nak masuk ke nak selitkan maklumat ni, nak gunakan maklumat ni macam mana. Okey, baiklah, jadi itu saja untuk episod kali ini. Semoga anda semua dapat memperolehi keputusan yang cemerlang. Dari saya Hafiz Syazwan, maaf kalau ada terkasar ataupun terkurang dari saya. Dan kalau nak ulang kaji lagi, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Bye, Assalamualaikum.